Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adriana Syafiqah binti Zamri. Hai, nama saya Nur Syafiqah binti Abdul Manaf. Pada hari ini saya akan memulakan pembentangan saya yang bertajuk Pembentukan dan Peningkatan Kualiti Guru di Malaysia. Pertama sekali, pengenalan. Pembentukan dan peningkatan kualiti guru di Malaysia ini sangat penting kerana ia merupakan salah satu nadi bagi sesebuah sekolah dan mereka ada satu sifat profesional di mana ia turut merupakan salah satu kunci kepada kejayaan pendidikan. Menurut Joseph M. Juran dan Philip B. Crosby, pada kurun ke-21 ia merupakan di mana pada kurun itu dipanggil sebagai sebuah produktif, manakala pada kurun ke-21 ia merupakan kurun kualiti. Selain itu, bagi menghasilkan pendidikan bertaraf dunia, guru haruslah berkualiti tinggi kerana guru yang berkualiti adalah guru yang memenuhi keperluan pelajar dalam pelbagai aspek, sama ada dari segi pengajaran dan pembelajaran, sasiah, kemahiran, kepakaran dan pengurusan. Kualiti guru dalam pendidikan juga penting kerana sasaran jangka panjang KPM melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan pada tahun 2006 hingga 2010 adalah menjadikan sekolah kebangsaan sebagai pusat kecemerlangan pendidikan dari segi kualiti guru. Pada 2010, 100% guru berwatak pendidik bahagian perancangan dasar dan penyelidikan dasar pendidikan 2006. Definisi kualiti guru. Menurut Dewan edisi keempat, kualiti bermaksud darjah kecemerlangan biasanya yang tinggi dari segi mutu, nilai taraf dan standard. Guru merupakan seorang yang mendidik atau pendidik. Menurut Blanton, Cinder dan Seria 2006, konsep dan pemahaman kualiti guru telah dibincangkan sejak tahun 1970-an dan masih diperkatakan sehingga kini. Seterusnya, Joy dan Sticker 2008 berkata kesamaran definisi kualiti guru tidak bererti tiada petunjuk tertentu yang digunakan sebagai proksi guru yang berkualiti. Bahkan banyak kajian pengukuran kualiti telah dilakukan berasaskan kriteria tertentu. Selain itu, kualiti guru masih dianggap tidak jelas kerana tiada kesepakatan para sarjana mengenai pengertian dan dimensi yang mewakili konsep kualiti guru. Ciri-ciri guru berkualiti. Berkualiti dari segi intelek. Seorang guru haruslah berilmu pengetahuan yang tinggi. Cabaran pada masa kini memerlukan guru yang memiliki pelbagai ilmu pengetahuan dan kepakaran. Selain itu, guru juga perlu mahir IT. Kemahiran dalam teknologi maklumat ini perlu dikuasai sebagai pemakin ke arah menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti. Untuk kekal sebagai guru berkualiti, kita hendaklah berusaha untuk sentiasa mengemas kini menggunakan komputer. Yang kedua, berkualiti dari segi kerohanian. Guru juga perlu memiliki sasiah atau tingkah laku yang baik dan terpuji. Di antara ciri-ciri seorang guru bersasiah yang baik ialah menjalankan tugas pada tepat masanya, ikhlas dalam menjalankan tugas, menghormati rakan guru serta pelajar, rajin dan lain-lain. Sasiah atau tingkah laku yang baik ini adalah terkandung dalam etika tata susila profesion keguruan. Yang ketiga, berkualiti dari segi jasmani. Guru yang berkualiti sentiasa menjaga kesihatan diri. Kesihatan yang baik adalah penting agar dapat menjalankan tugas sebagai guru yang berkualiti sehingga tamat tempoh perkhidmatan. Yang keempat, berkualiti dari segi emosi. Sentiasa menghayati nilai-nilai murni, norma dan etika perguruan. Guru juga harus mempunyai pemikiran positif dalam menjalankan tugasnya, iaitu menganggap pergi ke sekolah sebagai pergi ke medan jihad dan kerja mengajar sebagai satu ibadah tanpa sebarang alasan. Cara untuk menjadi guru yang berkualiti. Pertama, keyakinan. Sebagai seorang guru, anda harus mempunyai keyakinan untuk memberi, mengubah, membentuk, mengasuh serta mendidik pelajar. Yang kedua, kesabaran. Kesabaran adalah sifat terpenting dalam mendidik pelajar oleh kerana perkembangan dan perkisaran pelajar yang pelbagai memungkinkan pelajar membesar dengan pelbagai cara dan untuk satukan semua dalam institusi pendidikan harusnya memiliki kesabaran yang mantap. Yang ketiga, penyayang. Mengasihi mereka dengan perasaan sayang dan jujur.
Ikhlas akan dapat mendidik akal dan hati kita untuk memuliakan pelajar dan memimpin mereka ke jalan yang dikehendaki. Yang keempat, memahami, fleksibel dalam pengajaran dengan tujuan supaya mereka merasa kesemaratan dalam mendapat perhatian. Yang kelima, bijaksana. Guru yang bijak akan dapat melontarkan idea yang dapat difahami oleh semua murid dalam kelasnya. Pengalaman dan pembacaan selalunya dapat membantu guru bijak menguruskan idea dalam bilik darjah. Yang keenam, kesungguhan. Kesungguhan dalam membantu pelajar tanpa mengira waktu, masa dan penat lelah. Mendahulukan pelajar sewaktu persekolahan dan sentiasa mencari idea untuk membaiki prestasi pelajar, terutamanya kepada pelajar yang lemah. Dan yang terakhir, cakna dan terkini. Kecaknaan terhadap murid dalam pengajaran atau kehidupan semasa perlu untuk guru kerana ini dapat memberikan input jangka panjang kepada pelajar dalam bentuk cita-cita dan niat yang kuat. Guru yang berkualiti sentiasa dapat memberikan contoh kebanggaan semasa supaya pelajar merasakan mereka juga mampu untuk menjadi seperti yang dibanggakan masyarakat. Seterusnya, standard kualiti guru, di mana tujuan wujudnya standard kualiti guru di Malaysia adalah untuk digubal bagi mengenal pasti tahap keperluan latihan yang perlu diberikan latihan oleh beberapa pihak agensi dan institusi latihan bagi kursus perguruan bagi tujuan untuk menjaminkan tahap kompetensi profesional seseorang guru. Selain itu, standard kualiti guru di Malaysia ini terdiri daripada dua komponen, iaitu dimensi kompetensi dan etika keguruan. Dimensi kompetensi ini merupakan sesuatu perkara yang dijalankan dengan tujuan untuk menjelaskan kompetensi yang perlu dimiliki oleh setiap guru, manakala bagi etika keguruan ini adalah merupakan sebuah prinsip bagi moral dan nilai akhlak bagi seseorang individu tersebut. Terdapat 6 standard kualiti guru di Malaysia. Yang pertama, guru menunjukkan kepimpinan, di mana guru membimbing setiap apa yang dilakukan sepanjang sesi pembelajaran terhadap kanak-kanak. Yang kedua, guru mewujudkan hubungan yang baik untuk pelbagai populasi pelajar. Bermakna, guru melakukan sikap yang baik ketika berada dengan kanak-kanak dalam sesi pembelajaran. Yang ketiga, guru tahu isi kandungan mereka untuk mengajar. Ini bermaksud guru tahu apa yang ingin mereka mengajar pada kanak-kanak pada setiap hari dan ingin melihat pencapaian setiap kanak-kanak dengan objektif yang mereka target. Yang keempat, guru pemudah cara pembelajaran pelajar mereka. Ia bermaksud guru merupakan salah satu pengajar yang mudah difahami oleh setiap kanak-kanak kerana guru memainkan peranan yang penting dalam mendidik kanak-kanak. Yang kelima, guru menggambarkan amalan mereka. Yang keenam, guru menyumbang kepada kejayaan akademik pelajar. Ia bermaksud guru memainkan peranan dalam mendidik kanak-kanak dan ia menunjukkan kejayaan itu kepada setiap kanak-kanak. Apabila kanak-kanak itu berjaya dalam akademik, maka ia merupakan penyumbang daripada guru ketika mendidik anak-anak tersebut. Seterusnya, profesionalisme guru, di mana profesionalisme merupakan sebuah sifat yang berkemampuan, berkemahiran, cara pelaksanaan sebagaimana yang telah diwajarkan bagi apa yang telah dilakukan oleh seseorang yang profesional. Menurut Socket dalam Hawk dan Hawk 2020, profesionalisme ini merupakan salah satu amalan dan pekerjaan yang berstatus dalam sesebuah masyarakat. Profesionalisme ini berasal daripada profession yang memberi makna perhubungan dengan profession dan memerlukan kepandaian dalam khusus bagi menjalankan sesuatu perkara atau tugasan. Guru perlu mempunyai tahap amalan nilai yang profesionalisme, keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran PMP. Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan yang jelas dan lengkap kepada semua guru di Malaysia. KPM berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan guru. Di dalam profesionalisme guru ini, terdapat 3 domain amalan nilai profesionalisme bagi keguruan.
Yang pertama, domain diri. Yang kedua, domain profesion. Dan yang ketiga, domain sosial. Domain diri yang merujuk kepada pegangan nilai diri guru yang sedia ada dan patut dikembangkan bagi mencapai matlamat sistem pendidikan negara. Domain profesion merujuk kepada pegangan nilai yang patut diamalkan secara telus oleh guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yang profesional. Terakhir, domain sosial di mana guru haruslah berperanan sebagai ejen sosialisasi dan penjana modal insan dalam masyarakat. Terdapat beberapa fokus nilai iaitu harmonian, kemahiran sosial, semangat bermasyarakat, patriotisme dan kecintaan terhadap alam sekitar. Selain itu, sifat dan kualiti profesionalism di mana terdapat beberapa sifat dan kualiti profesional terhadap guru terutama bagi pengurusan di dalam bilik darjah yang turut merupakan salah satu aspek yang penting bagi menimbulkan corak untuk meningkatkan perkembangan profesionalism. Guru yang cekap dan dapat menunjukkan ciri-ciri yang profesional keguruan. Sifat guru yang profesional akan dinilai melalui kebolehan ketika mereka berada di dalam situasi bilik darjah. Guru juga adalah seorang ahli yang profesional yang perlu memainkan peranan dalam mempertahankan kualiti dan kecemerlangan bagi setiap anak murid mereka. Terdapat beberapa sifat murni peribadi yang harus diterapkan dalam diri seseorang guru yang boleh dibahagikan kepada 3 aspek iaitu sifat peribadi, tingkah laku dan contoh teladan serta sifat kualiti profesional. Peranan guru adalah amat penting dalam usaha merintis dan meneroji perubahan demi melonjakkan sistem dan institusi pendidikan ke tahap dunia sesuai dengan matlamat wawasan 2020. Guru juga memainkan peranan terpenting dalam proses membangunkan modal insan berkualiti. Justru itu, usaha untuk melahirkan warga pendidik yang berkualiti, komited dan berdedikasi perlu disemarakkan bermula seawal pemilihan dan pengambilan calon guru. Pelan Strategi Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 sehingga 2020. Akhir sekali, kompetensi guru di mana guru merupakan tunjang bagi sistem pendidikan di mana guru merupakan pelaksanaan segala dasar dan matlamat bagi kurikulum. Kompetensi ini tidak akan menjadi tanpa pelibatan dan sokongan daripada pihak guru kerana segala perancangan dan pendidikan yang telah disediakan akan terbengkalai begitu sahaja jika pihak guru tidak menyokong. Terdapat satu piawaian kompetensi yang tidak wujud di dalam bidang perguruan dan pendidikan sebagai panduan bagi negara kita. Maka telah timbul beberapa masalah perkhidmatan, tekanan kerja dan sebagainya. Salah satu matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia adalah meningkatkan kualiti guru dan pemimpin pendidikan bagi meningkatkan kemejadian murid. Bagi mengelakkan kualiti guru, pihak kementerian seharusnya memastikan semua pelajar pendidikan melalui proses pelatihan keguruan yang menyeluruh dan holistik terutama dari segi aspek seperti falsafah, sosiologi, psikologi, pedagogi dan sebagainya. Penempatan guru bersesuaian dengan option mereka juga perlu dikemaskini dengan berkesan oleh sistem penempatan guru agar guru-guru ini dapat memaksimumkan penyampaian pengajaran dengan lebih efektif dan tepat. 792 pelajar akan dianggap berjaya apabila seseorang pelajar dapat memahami isi kandungan pengajaran guru yang pakar dalam sesuatu bidang serta dapat mengaplikasikan pengajaran dalam kehidupan seharian. Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran memerlukan persediaan yang rapi, tersusun dan mantap oleh guru sebelum memulakan pengajaran. Selain dari faktor guru berkualiti, faktor utama lain seperti faktor latar belakang keluarga, faktor kendiri dan faktor sekolah juga mempengaruhi proses pembelajaran dan prestasi pelajar. Sekian, terima kasih.